Buletin Didik 25 Mac bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Usaha Polis Diraja Malaysia PDRM menempatkan pegawai perhubungan sekolah PPS di setiap sekolah bukan sahaja dapat membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah salah laku murid tetapi dapat mencegah jenayah dari peringkat awal. Secara tidak langsung, jalinan PPS bersama murid di sekolah memupuk sikap berani, berdisiplin, bertanggungjawab serta mesra polis. 198 PPS ditempatkan di 93 sekolah rendah dan menengah di bawah pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Fokus utama jalinan kerjasama IPD Petaling Jaya dan Jabatan Pendidikan Negeri ini mahu meningkatkan tahap keselamatan murid di sekolah. Selain itu, program kesedaran dan aktiviti yang dilakukan bersama pihak sekolah juga memberi pendidikan cegah jenayah di awal usia. Di peringkat sekolah rendah, murid-murid terdedah dengan jenayah buli dan mencuri. Sekiranya tidak dibendung, gejala negatif ini akan menular sehingga membawa kepada jenayah yang lebih serius dan juga penyalahgunaan dada. Kita hendaklah mendidik mereka daripada kecil. Biasanya sepatutnya mereka ni hendaklah dididik daripada mereka berumur 5-6 tahun. Itu adalah melalui pendekatan sebagai mereka sebagai kanak-kanak lah. Supaya mereka ni tidak takut kepada pihak polis. Mereka ni pada kecil lagi mereka mesra kepada polis. Dan juga dengan pembinaan siasat begini, saya rasa apabila mereka meningkat dewasa, mereka tahu apakah jenayah, kenapa mereka ni tidak boleh jenayah, apakah risiko dia, dan juga mereka ni menjauhkan diri daripada penyalahgunaan dadah, dan mereka tahu apakah kesan-kesan yang telah mereka akan lakukan. Sebab itu mereka ni boleh bekerjasama dengan pihak polis. Mekanisme ini diyakini dapat melahirkan komuniti sekolah yang celik undang-undang dan mempunyai pengetahuan tentang langkah pencegahan jenayah. PPS turut bertanggungjawab memberi pendedahan dan kesedaran tentang undang-undang kepada guru, murid dan ibu bapa melalui rondaan lawatan ceramah atau sesi dialog berkaitan hal-hal keselamatan. Untuk 1 bulan tu, saya sebagai pegawai perhubungan sekolah dibantu oleh saya punya pembantu. Kita mengadakan lawatan 1 bulan 2 kali. Mana setiap kali lawatan tu kita akan hantar laporan, kita akan berjumpa dengan guru, bertanyakan masalah guru-guru dengan masalah murid, macam mana ibu bapa murid macam mana. Cikgu akan bagi penerangan pada kita lah. Biarpun menggalas tugas hakiki sebagai anggota polis, peranan mereka sebagai PPS ini dilihat sebagai jambatan antara PDRM dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan juga berbeza ketika berkomunikasi dengan murid-murid lebih mesra dan berhema. Kita dah berkahwin, dah ada anak kecil, jadi anak tu akan dewasa akan mengalami situasi yang sama lah. Jadi kita mendidik sama macam kita didik anak kita untuk panjang murid-murid ni, untuk kita senang berkomunikasi dengan orang. PDRM membantras jenayah di peringkat awal. Selamat menyambut Hari Polis ke-215. Dalam pada itu, sambutan Hari Polis hari ini dirayakan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri hadir memberi penghormatan di dataran kawat Pusat Latihan Polis Pulau Pol Jalan Semarak Ibu Negara. Beliau dalam ucapan berkata keupayaan Polis Diraja Malaysia PDRM mengekalkan momentum penurunan indeks jenayah membuktikan kredibiliti tinggi pasukan itu dalam menjaga keamanan negara. Kecemerlangan itu dibuktikan apabila jenayah indeks tahun lalu menunjukkan penurunan kepada 52,974 kes berbanding 65,623 kes pada tahun 2020. Malah pasukan itu terus komited mengimbangi keutamaan memerangi jenayah walaupun hampir seluruh kekuatan jentera dikerahkan untuk penugasan COVID-19 sepanjang penularannya. Tugas kepolisian juga jelas beliau semakin kompleks, lebih-lebih lagi dengan kewujudan teknologi dan pelbagai aplikasi media sosial yang disalahgunakan bagi perbuatan jenayah yang menuntut PDRM menanganinya secara tegas, strategik dan berkesan. Kerajaan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PDRM yang sanggup mengenepikan kepentingan diri, berhujan panas, memerah keringat dan mendedahkan diri kepada risiko jangkitan dan bencana. Kerajaan berpuas hati dengan tahap profesionalisme dan kesiapsagaan yang ditunjukkan oleh anggota PDRM dalam memikul amanah, termasuk dalam
menangani ancaman militan. Kerajaan tegas beliau amat prihatin terhadap keperluan mereka dalam meningkatkan keupayaan membantras jenayah, memandangkan soal keselamatan bukan perkara yang boleh dipandang remeh. Justru masyarakat diseru bekerjasama dengan PDRM bagi mengekang anasir yang boleh menggugat kedaulatan negara, terutamanya apabila memasuki fasa endemik 1 April ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan pengajaran dan pembelajaran PDP berorientasikan masa depan perlu menjadi teras pendidikan tinggi nasional. Malah Datuk Seri Ismail Sabri berkata konsep inisiatif pembelajaran masa depan atau Future Learning Initiatives tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh di institusi pendidikan tinggi negara. Berucap pada Majlis Anugerah Akademi Negara ke-14 di Sepang, Selangor semalam, Perdana Menteri berkata semakin ramai ahli sarjana keluarga Malaysia, tidak kira usia dan kepakaran, sedang meneroka dan mengaplikasikan teknologi PDP terkehadapan. Ia supaya mahasiswa tidak ketinggalan dengan arus pemodenan drastik dalam pendidikan tinggi yang melanda dunia. Tegas beliau, peranan ahli akademik amat penting bagi menyiapkan keluarga Malaysia, khususnya generasi muda, untuk mencapai sasaran negara berpendapatan tinggi pada 2025 seperti mana ditetapkan dalam rancangan Malaysia RMK ke-12. Justru kerajaan akan memastikan usaha bersepadu dilaksanakan bagi menggalakkan peralihan kepada sistem pendidikan tinggi yang lebih fleksibel dan memenuhi kehendak industri. Langkah ini termasuk mempelbagaikan laluan pendidikan dan latihan, menawarkan program transdisiplinari dan menyusun semula program sedia ada untuk menerapkan pendekatan yang lebih inovatif. Ia akan membolehkan institut pengajian tinggi menawarkan lebih banyak kurikulum yang fleksibel dan dinamik serta boleh dikemaskini dan diselesaikan dan disesuaikan mengikut permintaan industri. Tambahnya, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET akan diberi penekanan penting dan dijadikan sebagai pilihan utama, bukan lagi pilihan kedua untuk pelajar yang tidak berjaya dalam bidang akademik. Daya tarikan serta kualiti penyampaian dan latihan TVET akan dipertingkat melalui penambahbaikan akreditasi, pengiktirafan dan pensijilan. Institut Pengajian Tinggi IPT juga akan terus digalakkan untuk mempertingkat pendidikan keusahawanan bagi memudayakan nilai itu di kalangan pelajar. Di pentas yang sama, Perdana Menteri juga menyuarakan harapan besar terhadap pensyarah atau pengajar pendidikan tinggi yang bukan sekadar mendidik tetapi perlu menjadi seorang ahli sarjana awam yang berbakti kepada semua lapisan masyarakat di negara ini. Beliau mahu pensyarah atau pengajar pendidikan tinggi menjadi ejen perubahan demi keharmonian dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Memetik kata-kata saudara Muhammad Yunus, seorang lagi pemenang anugerah Nobel yang terkenal di persada global, universiti tidak seharusnya menjadi pulau di mana ahli akademik mencapai tahap pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi tanpa berkongsi pengetahuan ini dengan jirannya. Ahli akademik juga jelasnya perlu melengkapkan diri seiring perkembangan revolusi perindustrian 4.0 yang memperkenalkan kaedah baharu dalam teknologi seperti kecerdasan buatan AI, pendigitalan, internet mudah alih berkelajuan tinggi, analitis data raya dan internet benda IoT yang akan memberi kesan kepada pendidikan serta latihan. Malah Perdana Menteri mahu penerima anugerah akademik negara yang dinobat dan diangkat malam semalam menjadi ikon dan contoh ikutan kepada ahli akademik lain, terutama golongan pensyarah muda. Dalam majlis itu, Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail dari Universiti Sains Malaysia USM dan Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah Muhammad Yusof dari Universiti Putra Malaysia UPM menerima anugerah tokoh akademik negara ke-14. Para hadirin,
Bersua kembali. Penerbit dan pemuzik Elvin V mencipta sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama dicalonkan seterusnya memenangi anugerah Cinema Audio Society CAS 2022 di pentas Hollywood pada 19 Mac lalu. Anak kelahiran Kuching, Sarawak itu dinobatkan pemenang anugerah pencapaian cemerlang dalam pengadunan bunyi untuk karyanya dalam filem animasi Disney Encanto. Berkongsi tentang pencapaian itu, semestinya Alvin berasa sangat bangga apabila berjaya menewaskan 4 calon yang bukan calang-calang, iaitu filem cereka animasi Luca terbitan Pixar, Sing 2 terbitan Illuminations, The Michelles vs. The Machines terbitan Netflix serta satu lagi produk Disney, Raya and the Last Dragon. Alvin mula bergiat dalam pengadunan latar muzik selepas menamatkan pengajian jurusan program muzik di sebuah universiti di Boston, Amerika Syarikat. Perjalanan kejayanya semakin menyelah apabila berpeluang menjadi pembantu penerbit dan bekerjasama dengan beberapa penyanyi antarabangsa seperti Bruno Mars, Katy Perry, Rihanna dan Beyonce. Alvin berharap lebih ramai golongan muda akan menjadikan pencapaiannya sebagai inspirasi untuk lebih berani mengetengahkan bakat mereka ke pesada dunia. You know, I really harap that all this, like, you know, the new generation, they'll come out and they will try to pursue their passion and put themselves out there. You know, like, oh, I am just gonna write my song in my room, or I'm gonna do this in my room. They'll come out and they'll be more bold, they'll be more willing, they'll be more accepting and more vulnerable with their music, with their art, with their craft, and they will share it with the world. I want the next generation to be willing to share with the world. Bercerita tentang perancangan seterusnya, Alvin bercita-cita untuk berkolaborasi dengan lebih banyak produksi atau filem musikal. Pasukan Bahas Guru Pahang dalam misi mempertahankan kejuaraan pertandingan Bahas Guru Piala Pusingan Yayasan Guru Malaysia Berhad YGMB peringkat kebangsaan. Di peringkat saringan, Johor bertemu Pahang dengan usul perbahasan bertajuk Sekolahku Sejahtera. Sudahkah kita bersedia? Pasukan Pahang diwakili Muhammad Nur Hamdan Rosli selaku Ketua Pembangkang, Syahida Nalini Muhammad Sabri, M. Tiaga Silam dan Ahmad Baihaki Muhammad Yunus. Dalam sidang itu, kemenangan berpihak kepada Pahang sekaligus menamakan Ahmad Baihaki sebagai pendebat terbaik pada pusingan ini. Turut berdebat, pasukan Selangor menentang Negeri Sembilan, Kuala Lumpur bertemu Perak dan Kedah bersaing dengan Perlis. Sementara pada sidang berikutnya, giliran Melaka menentang wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Labuan bertemu Kelantan. Pasukan Pulau Pinang turun menentang Sarawak dan Terengganu bertemu Sabah. Tahun lalu, Pahang dinobatkan juara selepas menewaskan Selangor di pentas air. Cukup untuk menggambarkan kesedaran. Kembali. Seorang remaja Belgium British berharap dapat menyertai kakaknya menempa nama dalam rekod dunia menjadi individu termuda terbang mengelilingi dunia dengan pesawat ringan secara solo. Mac Rutherford, 16 tahun, berlepas dari Sofia, Bulgaria 2 hari lalu untuk memulakan misinya itu. 2 bulan lalu, kakaknya Zara mencipta rekod sebagai wanita termuda dengan pencapaian tersebut. Dilahirkan dalam keluarga yang aktif dalam dunia penerbangan, Mac sudah mengendalikan ratusan penerbangan bersama bapanya. Mac mendapat lesen penerbangan ketika berusia 15 tahun pada 2020, sekaligus menjadi juruterbang termuda di dunia ketika itu. Kini perjalanan solonya bakal melalui 52 negara di 5 benua dan untuk mendapat pengiktirafan Guinness World Records, laluan terbaik perlulah merentasi garis khatulistiwa 2 kali.
It's only once my sister flew around the world that I knew that this was what I wanted to do for my early career. So in a way she sort of inspired me. In terms of the war with the Ukraine, unfortunately we've had to change the route because of that. So I'm no longer going through Russia. So instead of going north through Kazakhstan then Russia, I'm going east through Pakistan, India, China, South Korea, Japan, and then straight over to the US. Cuba mencari keseimbangan, Mac berazam untuk mencapai misinya tahun ini supaya boleh memberi tumpuan kepada pelajaran selepas itu. Pegangannya mudah, mahu membuktikan bahawa golongan muda juga mampu bersaing dan mencipta kelainan. Sebuah kilang stokin di Jepun, Saoki Socks, mencipta mesin mengait stokin dengan hanya mengayuh basikal pegun. Ia dinamakan Cherix dan sangat terkenal sehingga kini. Mesin pengait stokin ini terkenal di Jepun sekitar 90-an. Namun apabila kurang mendapat sambutan, kilang-kilang berhenti menghasilkan mesin itu. Saoki Socks bagaimanapun berjaya memberi nafas baharu dengan memasang mesin terbabit pada basikal pegun untuk kegunaan mengait stokin. Sepasang stokin mampu siap dikait dalam tempoh hanya sekitar 10 minit. Sebaik selesai mengayuh, proses terusnya adalah menjahit jari kaki stokin dan mengemaskan jahitan. Kilang ini juga telah melancarkan pilihan baru susulan permintaan stokin kayuhan basikal meningkat. Di Asia Tenggara terdapat sebuah kawasan yang dahulunya dikenali sebagai Kepulauan Melayu. Negara-negara yang sekarang ini dikenali sebagai Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei serta beberapa negara lain. Ajaran Islam mula tersebar pada awal abad ke-10 dan Kesultanan Melayu mula berpengaruh pada abad ke-15 hingga ke-20. Apakah artifak yang berkaitan dengan dunia Melayu ini, adik-adik? Mari kita lihat hasil kerja tangan tekat. Tekat digolongkan dalam seni sulaman tekstil iaitu proses menyulam benang emas ke atas kain baldu. Menariknya tekat ini, sulamannya berkilat dan timbul. Urat-urat benang emasnya diatur agar tidak ditenun ke dalam kain. Tidak, hanya disusun rapi dan diikat dengan benang biasa. Jadi, bahagian benang emas kekal di atas. Adik-adik dapat lihat contoh pada bekas tepak sirih ini. Tepak sirih merupakan peralatan adat dan dominan dalam majlis dan upacara masyarakat Melayu. Oleh itu, bekasnya sering dihiasi dengan hiasan yang mewah. Seperti yang adik-adik dapat lihat di sini, bekasnya dihiasi dengan seni sulaman tekad bermotifkan bunga kekwa. Lapan wakil negara berjaya menempa tiket ke peringkat suku akhir badminton terbuka Switzerland. Paling mencuri tumpuan di pusingan kedua, kejayaan S. Kisona menundukkan bekas pemain nombor 1 dunia Saina Nehwal dari India dalam permainan 3 set. S. Kisona ranking ke-64 dunia berdepan cabaran sukar menentang Saina Nehwal yang menduduki ranking lebih baik ke-23 dunia. Seperti diduga, Kisona terpaksa melepaskan set awal. Tewas 17-21 sebelum kembali bangkit pada set kedua. Dengan momentum yang dimiliki, Kisona melengkapkan kemenangan 21-13 menamatkan pertarungan 55 minit. Sementara itu, aksi cukup sengit berlangsung antara juara terbuka Jerman, Go Zhipe Nur Izzuddin Rumsani dengan wakil Denmark, Jeppe B. Lasse Molhede. Saling bertukar mata pada set pertama, kemenangan memihak Zhipe Izzuddin dengan keputusan 23-21. Pasangan Denmark itu cuba bangkit pada set kedua, namun wakil negara enggan mempersiakan peluang terhidang melengkapkan aksi dengan kemenangan 21-18 untuk mara ke suku akhir. Gandingan Aaron Chia So Woo-yik pula berdepan masalah ketika menang straight set ke atas Boka Navanet dan Reddy B. Sumit dari India. Hanya 30 minit diperlukan untuk mereka menang 21-15, 21-14 sekaligus ke suku akhir. Namun harapan untuk melihat wakil tunggal perseorangan lelaki Eng Ziyong meneruskan cabaran tidak kesampaian.
Ziyong terpaksa akur tewas kepada jago Indonesia Jonathan Christie menerusi pertarungan 3 set. Menang 21-18 pada set pembukaan, Ziyong bagaimanapun hilang rentak pada baki 2 set berikutnya, tunduk 13-21, 12-21. Kerancakan aksi kelayakan bola sepak Piala Dunia 2022 dikejutkan dengan kegagalan juara Eropah Itali yang gagal ke pusingan akhir di Qatar. Sememangnya, ia satu mimpi ngeri buat skuad The Azzurri kendalian Roberto Mancini selepas turut terlepas edisi 2018 di Rusia. Juara dunia 4 kali itu diaibkan pasukan kerdil Macedonia Utara pada perlawanan play-off dengan kekalahan 1-0 di gelanggang sendiri. Selaku juara Eropah 2020 memang sukar untuk percaya Itali akan tewas di tangan Macedonia Utara di laman sendiri di Palermo. Sepanjang 90 minit perlawanan, dominasi penuh disajikan Itali, cuma tiada penyudah tepat dapat diterjemahkan walaupun begitu banyak peluang dicipta. 5 minit masa tambahan, detik yang tidak dijangka berlaku. Percubaan Aleksandar Trajkovski dari luar kotak penalti gagal disekat Gianluigi Donnarumma mencetuskan gempita di stadium. Itali kecundang ke Piala Dunia dan lebih tragis buat kali kedua berturut-turut. Ia pastinya sukar untuk diterima peminat-peminat Azzurri di seluruh dunia. Dan kini nasib Roberto Mancini pasti jadi tanda tanya walaupun dia sebelum ini berjaya menjulang Itali bergelar juara Eropah. Dan aksi kelayakan bagi zon Asia juga tidak kurang rancaknya. Antara tumpuan Jepun yang melengkapkan senarai 4 pasukan ke Qatar dalam aksi kumpulan B, Jepun menewaskan Australia 2-0. Namun peluang belum tertutup buat Australia yang perlu bermain 2 perlawanan play-off untuk peluang layak ke Piala Dunia. Beraksi di Stadium Australia, jelas detik sukar terpaksa diharungi pasukan tuan rumah ketika melayan kunjungan Jepun yang mahukan kemenangan. 2 peluang dicipta Jepun pada babak pertama, namun percubaan Takumi Minamino sekadar menggegar palang gol. Kekal 0-0 tamat separuh masa. Australia hampir memecah kebuntuan 3 minit sebaik permainan bersambung namun tersasar. Penguasaan kembali memihak Jepun selepas itu dan gol yang dicari akhirnya menjelma seminit sebelum tamat permainan menerusi Kaoru Mitoma. Ketika memasuki masa kecederaan, Mitoma sekali lagi mempamer ketajaman menjaringkan gol kedua melengkapkan kemenangan 2-0. 3 mata diraih Jepun dengan keseluruhan 21 mata mengesahkan tempat ke Piala Dunia buat kali ke-7. Sementara itu, dalam saingan kumpulan A, Korea Selatan melonjak ke tangga teratas selepas merakam kemenangan ke-7. Kali ini dengan menundukkan Iran 2-0 juga mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 9 perlawanan. Beraksi di Stadium Piala Dunia Seoul, penguasaan disajikan Korea sejak awal lagi. Minit ke-10, gawang Iran sudah diuji, namun tandukan Hwang Yuju sedikit tersasar. Sehinggalah penghujung babak pertama, tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan gol menerusi percubaan Sun Heung-min dari luar kotak penalti. Bersambung selepas rehat, Korea terus meningkatkan asakan dan minit ke-63 gol kedua menyusul, kali ini hasil penyudah Kim Yong-gun. Heung-min berpeluang menambah gol kedua peribadi namun percubaan lemahnya mudah dipatahkan pertahanan Iran. Iran turut berjaya mencipta ruang untuk merapatkan kedudukan namun percubaan Alayar Sayat Manish sedikit tersasar. Kekal 2-0 tamat permainan, Korea melonjak ke kedudukan teratas kumpulan A berkelebihan 1 mata berbanding Iran di tangga kedua. Paparan pemandangan indah sempena musim bunga di St. James Park di London mengakhiri buletin DD. Saya Charles Mohon, salam hormat dan kita jumpa lagi.